Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya menyambung kuliah The Law of Attraction yang akan menjadi kuliah harian, kuliah mingguan saya dan kuliah sepanjang tahun. Jadi The Law of Attraction ni ialah satu kajian kemanusiaan yang telah diterbitkan dalam sebuah jurnal. Jadi yang ini saya tunjukkan kepada anda, Law of Attraction. Jadi minta maaf tulisannya terbalik tadi ya. What is the law of attraction? Ditanya. What is the law of attraction? Saya bacakan kepada anda semua ya. What is the law of attraction? Open your eyes to a world of endless possibilities. Jadi, let me tell you and explain the whole idea of a law of attraction based on this article. And insyaAllah, we can fully understand what is the hidden agenda behind the article. And this is very important news for us to stay to stay at home, because once you know the idea of the law of the attraction, you can apply it in your daily life. Simply put, the law of attraction is the ability to attract into your life, into our life, whatever we are focusing on. It is believed that regardless of age, nationality or religious belief, we are all susceptible to the law which govern the universe, including the law of attraction. Jadi saya sambung di bawah ni lagi. In basic term, all thought turn to think eventually. Jadi apa saja yang kita fikir dalam otak kita, itu the law of attraction. We use the power of the mind to translate whatever is in our thought and materialize them into reality. Jadi itulah yang saya praktikkan hampir setiap hari, bagaimana nak mendapatkan the law of attraction itu dalam minda saya. Jadi ada satu lagi artikel yang menarik untuk saya bincang dalam proses untuk mendapatkan the law of attraction ini. Jadi artikel ini ditulis oleh seorang Profesor Madya, Dr. Ahmad Suhaimi, pensyarah program Sains Nuklear, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya bacakan sikit daripada artikelnya ya. Moga-moga kita dapatkan jadi panduan macam mana kita nak praktikkan ada hukum daya tarikan yang berlaku setiap hari, setiap saat, setiap detik dia berlaku, the law of attraction tadi. Jadi bila berlaku the law of attraction, kita boleh guna untuk menjalani kehidupan kita berdasarkan maklumat-maklumat yang telah kita tarik untuk kita jadikan bahan ataupun guideline untuk kita membuat sesuatu keputusan. Jadi saya bacakan artikel ni dulu. Sekarang, kata Profesor Madya ni tadi, Ahmad Suhaimi ni, sekarang saya ingin meminta anda membuat kerja rumah. Setiap kumpulan perlu melakarkan pemetaan minda mengikut petunjuk hati. Peta minda tu mengikut petunjuk hati kita. Supaya keinginan dalaman anda dapat dilihat di atas kertas. Catat saja mengikut hati apa yang terfikir hari ini. Setiap keinginan dalaman ini berupaya dijadikan sphere kehidupan. Saya dah masukkan sphere kehidupan ni waktu saya berada di KLIA dulu. Ini gambar saya di KLIA. Masa di KLIA ni saya menghantar anak saya ke London. Dia menjelajah Eropah masa itu, ke Geneva dan Switzerland. Ini peta dunia, bulatan sphere di KLIA. Saya bergambar depan skrin dia tu. Ini gambar saya di KLIA. Ada gambar dunia. Itulah sphere yang dimaksudkan tadi. Saya dah praktikkan benda itu.
Jadi setiap keinginan dalam ini berupaya dijadikan sphere kehidupan. Spherical, maknanya sphere tu bulatan dunia tu lah. Katakan kita perhatikan kepada kumpulan sumbang. Katakan kita perhatikan kepada kumpulan sumbangan. Sebagai seorang saintis, antara cabaran yang paling penting ialah mengenai isu tenaga, ekonomi dan alam sekitar. Apabila kita mewujudkan sphere kehidupan untuk isu ini, kita sebenarnya cuba memfokuskan perhatian kita kepada isu tersebut. Saya lepas saya bercakap tentang the law of attraction, tiba-tiba dapat satu magnet yang diberi oleh ada seorang remaja. Magnet ni ada dua, yang ini dengan yang ini. Jadi boleh menarik, attract antara dua benda. Yang ni boleh attract, yang ni pun boleh attract. Attraction, ya, menarik. Ada magnet ini. Lepas saya dapat ini, minda saya bergerak untuk mendapatkan fokus pula. Saya dapat satu, ini namanya fokus. Datang begitu, attractionnya. Saya terpandang dan dapat ini. Jadi saya gunakan the law of attraction magnet ini dengan fokus. Bila kita dah ada fokus dalam otak, baru kita boleh jadikan sphere kehidupan tadi. Jadi bahasa saya ini memanglah susah nak faham. Tapi bagi orang yang memahami bahasa sains ini, dia dapat mengungkapkan perkara itu, sebab ini ada kaitan dengan tenaga nuklear. Ya. Baik, macam mana kita nak mendapatkan tenaga nuklear daripada otak tadi? Based on kita punya thinking. Jadi saya sambung lagi. Dengan ini saya yakin menggunakan sphere kehidupan yang mengembang boleh menghasilkan pemahaman, penyelesaian tindakan terhadap isu itu. Ini akan dijelaskan dalam artikel yang akan datang. Bilakah masanya pula kita boleh menggunakan sphere kehidupan yang mengecut? Mula dia expand, macam teori Big Bang, ya, dia berkembang, kemudian dia mengecut. Jadi orang yang bidang sains tahulah teori Big Bang tadi, ya. Jadi ini akan dijelaskan dalam artikel yang akan mana ke dia. Bilakah masa kita dapat menggunakan sphere kehidupan yang mengecut? Julia Cameron dalam bukunya The Artist's Way membincangkan teknik muka surat pagi ni. Maksudnya begini. Dia menyarankan kita menulis 3 muka surat setiap pagi. Mengenai apa sahaja tanpa mempedulikan tata bahasa, ejaan dan logik. Kadang-kadang kita tulis benda-benda yang tak logik. Biar dulu. Kita simpan je dulu. Tulis je apa yang tidak logik tadi. Bertujuan untuk mengeluarkan idea kreatif. Teknik ini didapati sangat berkesan, tetapi masih menggunakan sphere kehidupan yang mengembang. Bila dia berkembang, dia terlalu luas, idea tu makin hilang. Bila dia terlalu besar mengembang, kita tak dapat nak fokus, kita kecutkan balik. Itu maksud dia, mengembang dan dia mengecut. Jadi teori Big Bang, dia mengembang. Dunia ni terus berkembang. Dan bila sampai satu masa esok, dia akan mengecut. Maka itu berlakulah kiamat dalam teori Big Bang, ya. Dia panggil crunch. Itu bidang fizik yang tinggi sikit lah. Apa kata kita tulis mengenai perkara atau projek penting yang selama ini kita menemui kegagalan atau kita tangguhkan. Kemudian tulisan ini kita bakar dengan keazaman, tidak takut menghadapi kegagalan dan mula melakukan perkara yang kita tangguhkan itu. Kalau amalan ini berkesan, bermakna kita menggunakan sphere kehidupan yang mengecut untuk mencapai kemenangan. Saya sendiri hendak mencuba teknik ini kerana ada banyak perkara yang saya telah tangguhkan. Jom kita bereksperimen, kata Profesor Madya Ahmad Syuhami, pensyarah program sains nuklear. Jadi inilah yang saya praktikkan selama ini, macam mana nak mendapatkan daya tarikan. Contohnya jelas beginilah. Macam mana saya menarik satu maklumat. Dia datang. Cara datangnya itu, kita sendiri sedar. Itu sebabnya ada satu artikel yang ditulis dalam majalah ini. Nama majalah ini baru saya beli. The Earth, The Mystery of You. Ini perkataannya. Semua kita ni ada misteri. The Mystery of You. Macam mana cara kita nak menggunakan daya tarikan itu
untuk kita melihat peta minda kita. Macam ni contohnya. Saya bagi satu contoh yang baru berlaku baru ni. Baru ni saya menangkap gambar cucu saya naik atas kuda. Saya pun tangkap gambar. Ada 4 gambar yang saya tangkap. Jadi saya tak dapat nak tunjukkan di sini. Satu masa nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses menarik maklumat tadi. Lepas saya tangkap gambar tu, di atas kuda, saya pun menunjuk dengan jari saya kepada cucu saya. Waktu menangkap gambar tu waktu asar. Matahari dah nak terbenam. Ya. Waktu matahari dah mula nak terbenam. Baik. Jadi waktu saya menangkap gambar tadi, gambar tu ada 4. Proses gambarnya tengah kuda. Saya pun balik ke rumah, buka Al-Quran. Bila saya buka Al-Quran, surah Syad, tepat pada ayat kisah Nabi Sulaiman, dipamerkan kuda-kuda. Waktunya waktu asar. Dan bila Nabi Sulaiman tengok kuda-kuda itu, hampir dia terluput waktu solatnya. Maknanya dia tertangguh. Lepas itu bila bacalah dalam surah Syad tadi ada ayatnya. Jadi di sini menunjukkan apa yang saya fikir tentang kuda, saya buka Quran tepat dengan ayat itu yang disebutkan gerakan tadi. Kita buatlah catatan minda. Kenapa ayat Nabi Sulaiman? Sebelum ni pernah berlaku saya berjumpa dengan Sulaiman bin Daud, iaitu seorang bekas menteri pelajaran, dia dah meninggal pun. Berdiri dia depan Wisma Yakin Kuala Lumpur. Saya bersembang dengan dia kejap. Lepas itu saya pergi Kampung Baru, saya jumpa ayat Al-Quran berkaitan dengan Nabi Sulaiman, iaitu fafahamnaha Sulaiman. Jadi semua itu saya gunakan untuk mengambil nota. Itu dikatakan peta minda, hukum daya tarikan yang boleh kita susun peta minda kita. Kenapa berita itu berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman semuanya? Lepas satu-satu saya jumpa kisah Nabi Sulaiman. Itu yang dikatakan hukum daya tarikan. Semua daya itu kita gunakan untuk membuat peta minda, mengambil nota. Sebab peta minda ni digunakan dalam peperiksaan. Contohnya, kalau kita nak cakap tentang kimia, kita letakkan di satu tempat, lepas tu kita akan cari peta-peta mindanya untuk menulis nota kita. Peta minda ni diperkenalkan oleh seorang penulis Inggeris namanya Tony Buzan. Jadi menarik kalau kita boleh kupas idea ni satu persatu hingga nampak jalan, hala tujunya. Jadi perkara ini sebenarnya tak boleh dibincangkan dalam kuliah saja, dan sepatutnya kita adakan satu kursus untuk mengambil nota peperiksaan. Kemudian dibantu pula dengan ubat yang saya jual tadi. Ubat ni sebenarnya telah banyak saya jual. Sekiranya anda semua mahu membeli ubatnya, itu lagi baik. Kerana dengan menggunakan ubat nanti anda boleh fokus. Ramai pelajar-pelajar yang dah beli ubat ni, dia rasa mudah dia belajar, tak ada gangguan. Antaranya ketika memandu kereta. Seorang pelajar namanya Mio, lepas dia beli ubat 4 botol tadi, dia boleh bawa kereta daripada Tanjung Malim terus ke Melaka tanpa berhenti setelah dia makan ubat saya ni. Sebelum ni, kalau dia nak balik ke Melaka daripada Tanjung Malim, banyak tempat dia kena berhenti pasal letih. Tapi dengan ubat ni tadi, pil minda ni, insya-Allah, kerana dia mengaktifkan sel-sel otak tadi. Cubalah ya. Moga-moga dapat dijadikan boleh membantu anda untuk memberi perhatian yang lebih serius. Baik. Untuk menyambung lagi tentang hukum daya tarikan ni, kerana saya mulakan hukum daya tarikan ini bermula waktu saya sekolah lagi. Dan saya fokus negeri Perak. Kenapa saya fokus negeri Perak? Sebab saya telah memberi beberapa arahan kepada Akhbar Metro supaya dia membetulkan peta negeri Perak yang dah silap ni. Ini peta ni, bendera Perak ya. Patutnya bendera Perak ni tak bolehlah kuning, hitam, putih. Nampak ya, orang Perak kena tengok peta. Sebenarnya peta ni dah silap. Berapa kali saya dah tegur.
kuning, hitam, putih. Jadi rupanya dia dah salah meletakkan warna pada bendera perak. Jadi isu yang Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman tu saya dapat negeri Perak dulu, iaitu di masjid Sultan, masjid negeri ketika saya mengajar di Bandar Ipoh. Masa tu saya pakai satu jenama yang selalu saya pakai di baju saya, antaranya ketua saintis dunia lah, macam-macam saya letak. Lepas tu saya pakai salah satunya agak sensitif lah, tapi tujuannya saya nak mengambil nota. Saya tulis apa pada baju saya? Saya tulis, orang Perak tak faham dan tak mau faham-faham. Saya pakai di Bandar Ipoh. Bila saya pakai tu rasa gelisah juga. Orang Perak mula dah tengok saya. Jadi mereka dah kenal saya suka buat lawak. Jadi saya pun tanggal lepas itu supaya tak ada jadi isu. Saya masuk Masjid Negeri. Masjid Negeri Bandar Ipoh tu depan stesen kereta api Ipoh. Masa tu Imam Zul tengah mengajar. Dia imam masjid tu. Dia waktu mengajar buka kitab tu saya dengar. Lepas tu tergerak hati nak pergi ke tepi mimbar. Tepi mimbar tu ada Quran. Bila saya buka Quran, tepat pada ayat Nabi Sulaiman. Ayat dia, Fafahamnaha Sulaiman. Siapa yang pernah dengar doa tu? Fafahamnaha Sulaiman. Ayat Quran. Baru saya tulis. Saya kata orang Perak tak faham dan tak mau faham-faham. Bila buka Quran, tepat kepada ayat surah Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Lepas itu berturutanlah berita tentang kisah Nabi Sulaiman tu yang saya dapat. Lepas satu-satu saya catat sebagai nota. Bila saya sampai ke Kampung Baru Kuala Lumpur, imam masjid pun mengajarlah Fardu Ain. Sebelum dia mengajar, dibacakan doa yang sama. Fafahamnaha Sulaiman. Dan yang peliknya juga, waktu saya lalu nak pergi masjid itu, nama jalan tu Jalan Sulaiman. Bertembung dengan Jalan Daud di Kampung Baru Kuala Lumpur. Semua berkaitan kisah Nabi Sulaiman. Lepas tu pergi kat Uthman Yakin pula, berjumpa dengan Sulaiman bin Daud. Ini bukan saya reka-reka cerita. Kalau saya mengada-ngadakan cerita, maknanya saya mengada-ngadakan berita yang tak ada. Padahal itu ayat Quran. Bila berkaitan dengan Quran, bukan boleh mereka-reka. Ini pengalaman-pengalaman yang saya lalui dalam proses nak mendapatkan kisah Nabi Sulaiman bin Daud tadi. Kenapa saya jumpa Sulaiman bin Daud? Menteri dulu. Bekas Menteri Pelajaran. Depan Wisma Yakin. Bermakna, nota-nota itu ada makna di sisi Allah. Cuma kita kena meneroka dengan lebih dalam. Tengoklah tafsir Quran tu lah. Apa kisah Nabi Sulaiman? Saya diberitahu oleh rakan saya, dia ni belajar tahfiz. Namanya Ustaz Hashim. Duduk Taman Meru. Dia imam masjid Taman Meru. Waktu saya bincang dengan dia, masa dia belajar Quran dulu, dia kata, di zaman Nabi Sulaiman ni, tandas yang terbaik dah ada dah. Dia macam plush. Zaman Nabi Sulaiman dah ada. Ya. Jadi saya teringat kisah cincin Nabi Sulaiman. Dia letak di luar rasanya. Saya dah terlupa dia punya sejarah. Ya. Sekarang ada kalimah tu. Wallahu alam. Cuba cari balik jawapan. Lepas tu, bila saya tanya pada dia, tandas di zaman Nabi Sulaiman dah ada dah. Sistem flush tu. Sistem lebih kurang gitu lah. Lepas tu berita yang terbaru yang saya dapat, Perak menang tandas terbaik peringkat kebangsaan. Kenapa negeri Perak? Menang terbaik. Peringkat kebangsaan tandas yang terbaik negeri Perak. Sebab itulah saya cuba catat nota tu. Semua berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ni kerajaan besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman hingga angin pun dia boleh jaga kontrol. Angin tu zaman Nabi Sulaiman. Kemudian kisah istana Puteri Balqis. Nabi Sulaiman mengarahkan siapakah yang boleh mengalihkan istana Puteri Balqis. Ada orang alim di zaman itu namanya Aqih bin Balqiyah. Dengan sekelip mata dia ubahnya istana tu. Ini kisah benar daripada Al-Quran. Jadi saya cuba catat nota kisah Nabi Sulaiman tu. Semuanya jadi. Sampailah semalam pun begitu juga. Jadi maknanya cara kita nak ambil nota tu kita kena fokus.
apa endingnya kisah Nabi Sulaiman ni. Jadi maknanya kerajaan Malaysia ni, kalau dia nak maju, nak hebat, dia kena ambil lah kisah-kisah dari Al-Quran. Kerana panduan tu Allah dah beri pada zaman-zaman kegemilangan umat-umat terdahulu. Jadi kerajaan Malaysia kalau nak jadikan Putrajaya tu hebat, merujuklah kepada Al-Quran dan hadis. Kumpulkanlah peterminda-peterminda ni, kemudian beri mereka makan ubat homeopati yang ada kat saya ni. Beri budak-budak sekolah ni makan ubat. Supaya otak, sel-sel neuron otak tu lebih aktif dan lebih fokus masa belajar. Macam ni saya dapat. Kenapa tiba-tiba datang kat saya peti benih, besi ni? Ini yang diberi oleh Imran namanya. Imran ni pun misteri juga. Saya terdengar Ustaz Auni Muhammad menceritakan kisah Nabi Isa. Bila saya dengar kuliah dia dan Nabi Zakaria kerana nak mengundi macam mana nak menjaga Siti Maryam. Lepas saya dengar kuliah Ustaz Auni tu dalam handphone saya ni, saya pun bergeraklah ke kafe pula. Tiba-tiba datanglah Imran tu, nama dia Imran. Kemudian sebelah dia pula orang Perak, opahnya nama Maryam. Belah bapa Maryam, belah mak pun Maryam. Jadi saya terfikir, Imran, Maryam dengan Maryam. Itulah kisah Nabi Isa sebelum dia lahir. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, dia merupakan satu rangsangan, inspirasi pada kita supaya merujuk kembali kepada Al-Quran dalam surah-surah yang diceritakan dalam Quran. Kita tak pernah mengalami zaman itu. Maknanya Allah datangkan kisah-kisah tu balik. Mengikut dalam cerita Ustaz Auni tadi, dua orang tu ditugaskan untuk mengecat Masjidil Aqsa. Mengecat Masjidil Aqsa. Yang peliknya pula, yang mak opah dia nama Maryam dengan Maryam tadi, dia orang mak dia, bapa dia orang Bagan Datuk. Mak dia orang Kelantan. Jadi yang peliknya pula, dia bawa tong cat pula nak mengecat dinding. Macam mana ceritanya tu? Walaupun tak ada hubung kait dengan kisah Maryam tu, sekurang-kurangnya nama Imran dengan Maryam tu ada. Jadi sebenarnya itu inspirasi daripada Al-Quran. Supaya setiap maklumat yang datang begitu untuk kita renung dengan baik. Banyak lagi maklumat tentang daya tarikan yang saya dapat. Antaranya beginilah. Contoh yang lain daripada hadis Rasulullah. Saya baca hadis. Hadis tu bunyinya begini. Al-Islamu nazifah la yadkhulul jannah illa nazif. Tiba-tiba nama budak, saya tak kenal nama dia dan saya tak tahu nama dia Nazif. Dia turun dari tangga, terus berjumpa dengan saya. Nazif, Islam itu bersih, tidak masuk syurga melainkan bersih. Nazif tu maknanya bersih. An-nazafatu minal iman. Macam mana datang? Itu bukan kebetulan. Sebab Allah tidak buat kebetulan. Kita kata kebetulan. Sedangkan Allah menjadikan semua tanpa kebetulan. Hakikatnya telah tersurat sejak azali di alam Lauh Mahfuz. Cuba kita ambil iktibar benda ni. Supaya bila kita belajar hadis, kita belajar Quran, semua itu memberi inspirasi kepada kita. Tapi kenalah tengok syarah hadis tu. Kalau Quran, tengoklah tafsir Quran pula. Kita bukan nak menggunakan akal mentafsir Quran. Kenalah merujuk kepada orang alim. Kisah-kisah zaman Nabi Isa. Kisah-kisah di zaman Nabi Sulaiman. Supaya hidup kita di bumi ini terpimpin. Sebab itu kita tengok, negeri-negeri di Malaysia ni, semua berkaitan dengan Darul Ridwan. Kalau nak mencari redha, datang ke Perak, Darul Ridwan. Darul Ihsan. Nak tahu ihsan, datang ke Selangor, Darul Ihsan. Kalau kita ke Kedah, Darul Aman. Kalau kita ke Pahang, Darul Makmur. Terengganu, Darul Iman. Kelantan, Darul Naim. Johor, Darul Ta'zim.
Negeri Sembilan saja darul khusus. Khusus untuk Negeri Sembilan. Tetapi Perlis dia tak guna pula darul. Itu kena tanya orang Perlis. Saya tak tahu hal mereka. Jadi tuan-tuan, darul ni kita ingat balik darul akhirah. Allah dah sebut dalam Quran. Carilah kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa nasib kamu di bumi. Jadi nama darul di Malaysia Semenanjung ni mengingatkan kita supaya ingat akhirat. Cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa nasib di bumi. Itu yang timbul Darul Makmur tadi. Negeri yang makmur. Negeri Pahang. Yang di-Pertuan Agong pula daripada negeri Pahang. Timbalan yang Pertuan Agong pula ialah Sultan Nazrin. Negeri Perak pula. Kita rancang negeri-negeri kita ni. Supaya di bumi Malaysia ni lah akan terbangun tamadun baru dunia. Sempena COVID normal baru ni. Kemah kalau diri itu. Yop. Teman ni orang Perak. Ketua pengarah Kemah orang Perak. Tapi dah meninggal. Kawan sekolah teman. Dia sekolah sama dengan saya. Tapi dia senior saya lah. Zainal Karib namanya. Orang layang kiri, orang layang kanan. Sebab itu kalau kau tengok negeri Perak ni, dia pelik sikit. Dia sentiasa berpasang-pasang. Ada belah kiri, ada belah kanan. Ini tarikannya, ini belah kanan. Ini pula belah kiri. Sungai Perak je, pasangan sungainya. Botol kiri, botol kanan. Layang kiri, layang kanan. Lambor kiri, lambor kanan. Copin kiri, copin kanan. Sungai Perak jadi kiri kanan. Itu dah law of attraction tadi, berpasang-pasang. Tapi kau kena faham lah. Kalau nak faham, datang ke Perak, cakap orang Parit. Kau tahu cakap orang Parit? Biar papai asal bergaya. Jadi marilah kita bina balik negara ni sempena normal COVID ini supaya lebih kemah lagi. Kemahkan Malaysia ni. Kita dah ada tadika kemah. Tapi baru ni tutup pula tadika kemah. Pasal tak kemah-kemah lagi. Jadi kemah kalau tadika tu, peringkat awal kanak-kanak. Kemahkan dia masa kanak-kanak, bila dah besar, so insya-Allah dia kemah. Ya, harap kamu faham lah ya. Orang Perak kalau dia bercakap, dia tak ada full stop. Dia ada koma je. Koma. Koma ni kena dengar. Koma kena dengar. Dia tak ada pakai full stop. Dia main koma je. Koma dengar. Cerita. Itu cakap orang Perak. Lepas ni saya sambung lagi ya, koma, insya-Allah. Wallahu alam. Kita jumpa lagi dalam sesi yang kedua pula. The law of attraction. How to attract. Insya-Allah.